saluran akhir, mesti ada pengenalan. Okey, ini adalah, saya ulang sorry, antara main point yang diletakkan. Janganlah you all bagi pendidikan dan kepentingan pendidikan geografi. Nanti you all jawab aja soalan-soalan saya. Rasanya macam ini soalan, tak. Student PhD saya ada yang buat macam tu. Dah doktor letak macam ni, jadi dia jawab je lah soalan pendidikan geografi dan kepentingan pendidikan geografi. Jadi dia tulislah pendidikan geografi tu apa, kepentingan dia apa. Tak. Sebenarnya dia hanyalah perkara-perkara yang you patut pertimbangkan bila menulis pengenalan. Okey. Yang penting dia adalah lebih kepada pengajaran dan pembelajaran geografi, pendidikan geografi, sebab you bercerita tentang sekolah menawarkan, sekolah tak tawarkan. Dia minat, dia tak minat. Jadi itu adalah berkaitan dengan pendidikan geografi di sekolah sekarang ni. Okey. Yang kedua adalah latar belakang murid yang telah ditemu bual. Yang ini mesti ambil daripada data temu bual. Nanti kita tengoklah macam mana you boleh buat. Okey, dan yang ketiga ialah dapatan kajian. Dapatan kajian itu adalah seperti yang telah saya berikan kepada dalam matriks soalan temu bual. Nanti kita akan tengoklah bagi semua. Ya Allah, sakitlah. Astagfirullahalazim. Alright. Ni kucing saya naik angin entah apa benda entah. Alright, jadi nanti kita akan tengok yang you all kena tahu bahawa setiap ahli kumpulan itu perlu ada transkrip soal selidik. Ada yang tanya kalau WhatsApp kajian, you kena buat soalan jawapan. Okay, transkrip temu bual. Alright, dan transkrip temu bual ni kalau dalam ahli kumpulan tu ada 5 orang, ada 5 transkrip dan setiap transkrip tu you kena bagi tahu siapa penemu bual. Sebab setiap transkrip itu ada markah dia. Okey, sebab saya nak tengok macam mana you mengajukan soalan, macam mana you nak dapatkan jawapan tu. Dia kadang-kadang kita tanya dia jawab, tetapi kita tak probing. Dalam kualitatif, kalau you all tengok, kuantitatif senang. You buat item soal selidik, kemudian you kata setuju, tak setuju, strongly agree, tak agree. Lepas tu dia tanda, you all masukkan dalam SPSS, you run the data. Tetapi untuk kualitatif, kadang-kadang dia jawab macam dia tak menjawab soalan kita. So you balik semula soal benda yang sama tetapi dengan cara menyoal yang lain. Itu kita panggil probing. Okay. So yang itu pun saya nak tengok macam mana you jawapan itu kena tak dengan soalan yang diberikan. Dan and then you kena kumpulkan, katakanlah ada 5 transkrip, you kena tengoklah 5 transkrip. Tapi you all ada 5 orang, tengoklah bahagian mana. Katakanlah dalam kumpulan Syazmin, Nisa apa semua, you all ada 5. Kan kita ada 5 tema ke apa, ikut soalan. Soalan satu ni ada 5 jawapan untuk soalan tu. Katakanlah Nisa tengok soalan tu macam mana dia nak analisis. Okay, part yang kedua mungkin Syazmin tengok. Benda yang macam tu patut dibuat. Okay, ni macam transkrip 1, transkrip 2, transkrip 3, transkrip 4. Kalau ini ada 4 orang dalam satu kumpulan, kemudian tengok persamaan dan perbezaan mengikut tema dan subtema yang ingin dibentangkan dalam dapatan kajian. Nanti kita tengoklah. Saya akan bagi contoh lah untuk ni. Contohnya, you ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang kat sini. Yang ini adalah bentuk-bentuk transcribe. Kita panggil verbatim. Kita panggil ini adalah transkrip temu bual. So, taklah berat sangat sebab you all 1 orang 1 sahaja pelajar yang diinterview. Dan yang ini, yang saya buat ini adalah berdasarkan women leadership. So, ada 5 interview, saya seorang je lah yang analisis perkara ni. So, yang ini ada 5 orang, saya nak tengok berdasarkan subtema saya letakkan lah. Okay, jadi kalau nak menganalisis, nanti saya tunjukkan macam mana. Kemudian selepas you analisis, you present dapatan kajian tu, you kena ada kesimpulan dapatan. Daripada dapatan tu apa yang you boleh simpulkan, kemudian kena ada refleksi ahli kumpulan. Refleksi ini, tak mau tanya banyak-banyak lah. Refleksi ini tidak perlu panjang.
Satu ahli kumpulan hanya setengah muka surat. Jadi kalau you hantar dalam satu muka surat tu 2 refleksi. 2-2 lah. Katakanlah Syazmin, Nisa. Alia, Ilya. Maksudnya macam tu lah. Jangan panjang-panjang. Sebab apa yang saya nak, bila you all tengok dapatan kajian itu, apa yang you all fikir? Contohnya dalam dapatan kajian yang telah dibuat daripada 6 ahli kumpulan tu, you all dapati bahawa kebanyakan murid menjawab mereka tidak berminat untuk belajar geografi. Dan bila dianalisis lagi, punca utama dia ialah guru. Apa pandangan you terhadap dapatan tu? Saya nak refleksi tu. Okay? Dia tak perlu rujukan, tak perlu apa, tetapi pandangan peribadi. Pandangan peribadi terhadap dapatan yang you dapat. Dia tak boleh refleksi itu tak boleh berdasarkan fikiran, you tak tengok, tidak berdasarkan dapatan, tak mau. Saya nak tengok, saya akan baca dapatan, kemudian saya akan baca refleksi itu. Apa pandangan you all terhadap dapatan yang you all dapat tu? Apa punca dengan minat tak minat? Okay? Alright, saya akan tunjukkan macam mana data dianalisis. Saya rasa saya dah letakkan agak detail lah untuk you all ikut lah, sebab pada peringkat degree ni tak adalah stres sangat lah, tak adalah saya nak tekankan dari sudut macam-macam lah, tak lah. Sebab kalau masters, ya saya buat lah benda tu. Sebab you all dah mahir untuk kemahiran kuantitatif, so kita nak bagi kualitatif. Sebab kualitatif ni dia different sikit sebab kita first hand data. Dan kita deal sendiri dengan orang yang memberi makluman itu secara verbal. Kalaulah kuantitatif, ikut dia lah, ikut dan dia lah. Dia nak jawab jujur ke, dia tak nak jawab jujur ke, lantak lah kan. Macam tu. So, ini adalah soalan yang saya bagi. Dan saya dah letak tema siap-siap kat sini. So, ikut tema ni lah. Tema ni ialah tajuk-tajuk kecil yang you akan present. Contohnya latar belakang responden. Latar belakang responden ni saya suruh tanya soalan yang ini. Jadi jawapannya macam ni je. You letak buat jadual aja. Untuk latar belakang responden buat jadual lagi mudahlah untuk dilihat. Kemudian daripada jadual tu you explain lah, macam juga data kuantitatif. You ada jadual, you explain. Tetapi untuk jadual ini dia lebih kepada yang amount yang sedikit lah untuk responden yang kita temu bual tu. Contohnya responden 1, you letak R1. Lokasi sekolah, luar bandar. Jenis sekolah, vocational. Contohlah. Okay, keputusan geografi tingkatan 3, F. Macam tu lah. Yang ini you jawab Argentina semua saya tidak letaklah sebab tak cukup, tak muat ruang. So kena letaklah semua ni. Jenis sekolah, Argentina, keputusan subjek geografi tingkatan 3 ni lah. Jadi kalau analisis dia sama macam you analisis data kuantitatif lah. Maksudnya daripada you kena laporkan berapa orang yang mempunyai latar belakang yang sama, latar belakang yang beza. Contohnya responden bagi kajian ini adalah terdiri daripada 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan. Ini jantina lah, based on jantina lah. Okay, 3 daripada mereka iaitu R3, R4, R2 bersekolah di sekolah kebangsaan, manakala 3 lagi berada di asrama penuh. So, you jelaskanlah latar belakang responden you, responden kumpulan you all. Okay, ini antaranya lah. Okay, tema yang kedua ialah penawaran dan pengambilan geografi. Yang ini adalah soalan dia. Okay, soalan dia, adakah sekolah anda menawarkan subjek geografi untuk menengah atas? Dan adakah anda mengambil subjek geografi? Soalan ini adalah untuk melihatlah sama ada responden ambil subjek geografi ataupun tidak. Kita nak tengoklah sebab dia, adakah sebab sekolah tu tak menawarkan ataupun macam mana. Alright, yang ini tema dia penawaran pengambilan. Dia ada 3 lah, penawaran pengambilan subjek geografi di sekolah. You kena huraikanlah analisis semua. Contohnya berdasarkan temu bual terdapat 4 responden, iaitu responden berapa?
menyatakan bahawa sekolah mereka menawarkan subjek geografi untuk menengah atas. Menurut mereka, sekolah saya tawarkan. Ini adalah kita panggil verbatim. Verbatim ini you ambil daripada transkrip. Okay, transkrip. Kalau tak ada verbatim ni, maksudnya you hanya bercakap berdasarkan, kalau pengkaji kita panggil hearsay lah. You just assume saja tanpa ada bukti. Kualitatif dia kena ada bukti. Bukti you kena ambil daripada transkrip dapatan kajian you yang ini. Letak 1 ataupun 2 dah cukup lah untuk you kata geografi ada di sekolah saya, tapi untuk kelas tertentu macam kelas sains tak ada ditawarkan. Yang ini yang senario dia lah, ada kelas untuk semua, ada kelas untuk sastra aja, ada kelas untuk sains saja, ada kelas sebab dia elektif kan, dan dia adalah ditawarkan dalam package. So yang ini pun kena tengok lah. Okey, manakala terdapat 2 orang respon menyatakan tiada penawaran bagi subjek geografi di sekolah mereka. Yang ini semua adalah berdasarkan analisis. Tu sebab saya kata bila you buat, saya dah bagi dah tema-tema semua kat sini. So bila you buat, you ada 5-6 orang, seorang ambil 1 lah. So katakanlah ada 5, seorang ambil, contohnya Zul ambil latar belakang responden. So Zul akan buatlah yang ini dan jawapan yang ini. Okey, berdasarkan 5 orang tu. Okey, mungkin yang kedua Syazmin. Syazmin buat penawaran pengambilan subjek geografi di sekolah. Berdasarkan soalan ni apa yang patut dia jawab lah. Jadi jawapan murid untuk soalan ni kena tengok lah. Ada 5 orang responden, 5-5 lah kena analisis jawapan dia. Okey, yang ketiga ialah minat terhadap geografi. Jadi you all kena, contohnya Nisa pula minat terhadap geografi, dia buat. Dia lah yang kena baca dapatan untuk bahagian ini saja. So senanglah you all ni. Jadi bila dah dapat akhirnya nanti, you all akan cantum baca balik semula dapatan tu. Ini yang transkrip dia. So saya nak tunjukkan you all contoh. Saya stop sharing yang ini, saya reshare balik. Ini adalah contoh macam mana nak buat. Ni women leadership yang tadi saya tunjuk lah. Yang ini. Saya berdasarkan soalan kajian ni, macam background kan. Yang ini ialah remark lah, conclusion daripada ni verbatim. Ini adalah background responden 1, dia dah cerita. Ni responden 2, dia dah cerita dah. Dia punya background lah. Responden 3, responden 4, responden 5. So saya ada 5 responden kat sini. Jadi apa yang saya boleh rumuskan untuk saya nyatakan tentang latar belakang responden. So saya kata 4 daripada mereka adalah Malaysia dan 1 daripada Thailand. Majoriti daripada responden ini adalah PhD holder sebab ada seorang lagi tengah buat PhD. Okay, yang ini adalah master degree je. Only one of them is master degree holder. Some of them have experience as a committee member and task force in their faculty. Saya cerita yang ini je lah sebab dia background tentang kepimpinan. So saya ceritalah apa yang dia patut ada. Benda-benda yang tak penting tak perlulah sebab saya tengok similarity and differences sahaja. Okay, similarity and differences. Dia ada, adakah bila semua ada, benda tu sama. Contoh macam tadi, ada 5 orang, 3 kat sekolah tu ditawarkan. Tetapi adakah itu dikatakan similarity? Ada, tetapi ada tak differences dalam, beza je dalam 3 orang ni. Mungkin yang satu ni ada ditawarkan tapi untuk budak sastra. Satu lagi ada ditawarkan tapi untuk sains. Yang satu lagi untuk keseluruhan. Siapa-siapa nak ambil untuk subjek elektif. Yang itu pun kena highlight juga. Okay. Yang ini contohnya general overview of female academic leadership. Yang ini ialah tema yang kedua. Jadi saya kena baca responden 1 jawab apa untuk soalan ni, responden 2 jawab apa soalan ni. Jadi saya tengok similarity and differences. Kadang-kadang dia cerita tu benda-benda yang rasa tak penting pun untuk kita letakkan. Jadi bila you letakkan dia kena macam ni lah. There is a balanced chance for women to get the leadership in position in UM sebab ini adalah responden daripada UM. So verbatim ni based on inilah saya ambil. Ni it is a good number of women to be leader in higher education institution. Hopefully this number will stay at it is. Saya letaklah kat sini untuk mengatakan balance chance. Maksudnya
peluang yang seimbang. Sama juga dengan you all punya analisis tadi, saya kata benda yang sama juga. Jadi saya dah berikan tema ataupun tajuk-tajuk kecil. Tajuk-tajuk kecil itu ialah berdasarkan soalan-soalan yang saya bagi. Soalan tak banyak pun, yang ini je lah soalannya. Jadi kalau you all nak tengok, you all kena tengok apa yang dia jawab lah dan cari persamaan, perbezaan. Apa verbatim yang you all boleh guna. Dia tak semualah, takkanlah semua benda. Dia biasanya kita nak letak verbatim ni. Verbatim ni ialah dia panggil percakapan ataupun jawapan yang rasanya bila kita letak kat situ dia memang nampaklah apa yang kita rumuskan daripada dapatan kita. Jadi kalau kita tengok responden satu punya jawapan tu agak menarik, kita letaklah sebagai evidence ataupun bukti untuk kita katakan bahawa adanya penawaran. Macam ni lah. Walau bagaimanapun hanya 2 orang saja responden yang mengambil geografi. Menurut mereka sekarang ni saya ambil subjek ni untuk R4 dengan R2. Kalau dia ada 2 orang saja yang bagi respon, bolehlah letak dua-dua. Yang ni yang yang menyokong kepada ada 2 orang tu ambil. Okey, ada apa-apa soalan tak? Sebelum saya beralih kepada macam mana you all nak buat laporan. Ini adalah analisis tau. Ini proses analisis. Laporan tak maulah dalam bentuk dalam bentuk ni. Okey, untuk melaporkan, jadi apa pula ni? Untuk melaporkan, saya tunjuk satulah yang mana nak kena cari dah pula. Yang saya dah buat tapi untuk tajuk lain lah. Nanti jap. Dropbox. Untuk tajuk yang lain tapi macam mana dia jadikan sebagai satu laporan lah. Sekejap ya. Tapi yang ini bahasa Inggeris lah sebab nak tulis paper kat sini semua bahasa Inggeris lah. Alright, ini adalah bidang saya lah. Akademik saya punya bidang adalah leadership. So, ini adalah abstract tak perlulah. Ini adalah cara untuk menulis lah. Kena ada pengenalan lah. Pengenalan macam tadilah saya kata you all kena highlight tentang pendidikan geografi kat Malaysia, macam mana transisi dia dulu daripada wajib kepada jadi elektif, benda yang itulah you all kena terangkan lah dalam introduction dan kena bagi sesuatu yang fakta yang terkini lah tentang pendidikan geografi. Literature review tak perlu sebab saya rasa tak perlulah untuk you all ni sebab literature review akan termasuk dalam pengenalan sekali lah. And then yang ini ialah untuk metodologi saya hanya minta you all letak latar belakang murid saja, latar belakang responden saja kat sini dan penerangan berkaitan latar belakang responden. Contohnya you kata kajian ini melibatkan 5 orang murid tingkatan 4 daripada pelbagai lokasi dan jenis sekolah. Secara terperincinya latar belakang ini dijelaskan ataupun dijelaskanlah dalam jadual 1 di bawah. You letaklah jadual yang saya kata tu. Okey? And then buat huraian tentang jadual tersebut. Yang itu saja. Yang lain tak ada. Macam ni lah. Kita buat. Dan ada huraian kat bawah ni. Okay, data collection teknik pun tak perlu. And then findings. Findings ni lah yang ada soalan-soal tajuk-tajuk kecil yang masa saya tulis tadi. Penawaran geografi di sekolah.
minat geografi. Kemudian macam tu lah. Maksudnya dia kena dijadikan penulisan lah. Dan yang saya kata verbatim macam ni. Nampak tak? Verbatim. Bila saya post satu benda kan, ya, terpadam pula kan. Yang ini, and then saya nak cerita derive the process on the job training and learning by doing. This is clearly stated. Maksudnya sebenarnya ada beberapa orang bercerita tentang perkara tu as a on job training, tetapi saya ambil hanya statement by R7 sahaja untuk terangkan. So tak apa, ini adalah verbatim untuk menyokong bahawa mereka refer benda tu sebagai on job training. Sama juga macam minat tu lah. Sama juga macam diorang ambil ataupun tidak geografi, kita akan tengoklah. Saya dah bagi dah contoh dekat dalam jadual yang telah saya edarkan. Okay? Yang ini verbatim lah. Mesti kena ada verbatim. Sebab apa? Verbatim inilah sebenarnya yang macam you all, kuantitatif, kita boleh kata signifikan ke tidak, mean dia berapa, standard deviation dia berapa tahap. Katakanlah kita kata kita gunakan Nunali untuk tahap. High ke, moderate ke, low ke, yang itu. Tapi ini tak boleh sebab dia tidak ada analisis data daripada SPSS ke apa. Dia adalah berdasarkan transkrip interview, dan daripada transkrip interview lah kita ambil petikan-petikan yang mana kita boleh menyokong apa yang kita rasa benda tu patut diutarakan dalam analisis data. Yang inilah. Okay? So, mesti ada tema. Tema ni lah yang tajuk-tajuk kecil. Saya dah letak dah tema-tema tu. You all boleh ambil dan letak macam ni lah. Buat penulisan macam ni. Dia adalah lebih kepada huraian. Dia lebih kepada karangan lah. Lebih kepada karangan bila you analisis data tu. Okay? So, ini adalah contoh yang saya boleh kemukakan lah, dan saya rasa part subdivision ataupun section-section yang perlu ada dalam laporan saya dah beri, tapi saya ada penambahbaikan mungkin saya akan bagi kemudian. Kemudian cara nak menganalisis pun saya dah bagi tahu, dan macam mana nak menghasilkan report saya pun dah tunjukkan. So ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan hal ni? Ada tak? Doktor, due date task ni? Due date task ni ialah minggu terakhir. Maksudnya minggu depan. Okay. Minggu depan saya boleh bagi sampai hari Sabtu lah. Nah, sebab selepas itu you all juga yang akan paksa saya untuk bagi markah kerja khusus untuk di-uploadkan. Bila hantar lambat bermaksud markah jadi lambat lah. Jangan gesa-gesa lah. Jadi saya kena upload markah before, dia adalah tarikh-tarikhnya. So kalau lambat, kita kena upload lambat lah sebab you all ada 83 orang. Dan simulasi je saya tanda separuh, lepas tu you all ada nak kena tengok pula respon you all. Tu tak tahu lagi yang ada bias tak bias tu. Lepas tu kita kena ada, saya kena tengok pula rancangan pengajaran yang simple tu untuk you all. Sebenarnya ada yang rasanya menyediakan rancangan pengajaran tu macam take for granted lah, tapi tak apalah, sebenarnya ada markah tu. Alright, ada yang sangat komprehensif. Saya pujilah yang itu. So, itu sajalah untuk malam ni. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha lah kepada semua. Tidak termasuk Randall, Amy, Agnes, Chieng, siapa lagi? Bada, yang lain-lain lah, yang bukan Muslim lah. Yang untuk yang Muslim, selamat Hari Raya Aidiladha. Kemudian jangan lupa lepas tu kena exam. Okay. So Doktor, satu lagi soalan. Apa? Muka surat dengan Word. Muka surat untuk projek jangan lebih daripada 25. Okay. Jangan lebih daripada 25, maksudnya tidak termasuk lampiran lah. Kalau you all ada lampiran yang banyak, you all nak letak tak apalah. Tetapi
Kalau saya jangan lebih daripada 20, dia 20 hingga 25 cantik lah. Nah, spacing saya minta you all pakai Times New Romans, spacing 1.5 lah. Justified lah. Kalau ada gambar ke apa ke nak letak. Tetapi refleksi itu adalah berdasarkan dapatan kajian. You all tak boleh memandai-mandai. Tengok-tengok refleksi lain daripada dapatan kajian. Kata, oh amat menyedihkan. Ramai yang tidak mengambil subjek geografi ketika nak SPM. Tengok-tengok 4 daripada 5 responden ambil. Jangan, saya tengok you punya data tu. Okay? Alright, ada apa-apa soalan untuk ini? Prof. Ya. Tu nak tanya yang analisis dengan laporan tu dua dots yang berbeza ataupun gabung? Analisis itu proses. Saya hanya menunjukkan proses macam mana you all nak menganalisis. Laporan saja saya nak. Faham tak Zul? Yang dalam table-table tu semua ialah macam mana you nak buat memudahkan you all. Kalau you all baca saja, dia bukannya strategi untuk menganalisis. Jadi apa yang saya buat bila saya analisis data kualitatif ialah saya buat table supaya saya senang. Tema ni nanti saya pindahkan kepada laporan, inilah saya punya penjelasan. Jadi senang. Yang you all nak bahagikan kepada ahli kumpulan pun senang. Saya rasa untuk satu tema bagi seorang-seorang buat, kemudian you all gabungkan dan bentangkan supaya bila orang tengok semua bertim bagi bahagian tu, setiap orang yang dipertanggungjawabkan untuk tema tu, dia akan membentangkan mengapa dia menjelaskan ataupun menganalisis data bagi tema tu sebegitu. Yang itu yang lagi senang lah bagi saya. Supaya setiap orang ada experience. Kalau you all buat bersama-sama, okey tema 1 5 orang nak buat, tema 2 5. Tak jadilah. Nah, sebab saya pun mengambil masa juga untuk menganalisis sebab kita nak kena tengok, nak kena baca. Nak kena baca apa jawapan dia. Ya, Dr. Yati. Angkat tangan. Tu yang tanya tu. Unmute kot. Dr. Yati nak tanya apa-apa ke sebab terangkat tangan ke macam mana? Anak tertekan. Allah, dia pun nak sama juga. Alright, okay. Okay. Yang lain-lain ada soalan lain ke? Jangan lupa ya, nombor kad pengenalan dan nombor matrik. Perlu disertakan pada muka hadapan laporan projek. Kad pengenalan dan matrik number. Dua perkara tu kena letakkan beserta nama penuh lah. Sebab dia kadang-kadang nama banyak sangat ni, nanti saya terkeliru. Biasanya saya akan cek nombor matrik, kemudian nombor kad pengenalan. Yang itu. Sebab bila kita nak cari dalam satu spreadsheet Excel tu, dia akan ada banyak nama. Jadi bila kita find tu, sebab kita akan tengok satu assignment kita nak masukkan, dia jadi lambat. Okay, so kalau ada ni kadang-kadang saya tekan yang ini keluar nama orang lain. Tu yang saya kata lebih baik ada dua-dua lah number pengenalan diri tu. Alright, kalau kita tak ada apa-apa, kita boleh bersurai. All the best to all of you and selamat Hari Raya lah. Okay, jangan makan daging banyak-banyak sangat. Alright. Assalamualaikum dan selamat malam. Have a sweet dream. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Prof. Selamat Raya Haji. Ya, terima kasih. Prof.